الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب. بسم الله الشيخ عبد الله اللهم سامع ابن صالح الكلمتاني شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله أنا أحب مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. يا معلم ورحمة حكمة علمني يا معلم ورحمة حكمة علمني يا معلم ورحمة حكمة علمني. يا رب أنا أخي مدخلا سلكا وآخر مرجا سلوا واجعل من لدنك نصيرا قدم إليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود كل وكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله اللهم صل أفضل الصلاة على فيك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك Muka surat 5 bagi daripada atas. Ketahui olehmu hidayah, ketahui olehmu iaitu hai arifu billah. Maka jika berkenan engkau maka jadi hati engkau akan tekan syurga yang di tempat jajali dan engkau akan dapat padanya di antara lazat berjinak-jinak pada hudur hasil cinta Allah Taala. Maka hampirkan oleh kamu kepada Allah Taala menyucikan hatimu iaitu Baitullah daripada cemar segala sifat menjauhkan daripada Allah Taala supaya hal keadaan hampir kepada engkau terlebih banyak daripada hampir engkau kepadanya dan terjadi ia bagi engkau dan supaya jadilah ia sehal keadaan sama engkau dan basar engkau dan juga engkau dengar dan juga engkau lihat dengan Allah Ta'ala dan engkau berkelakuan dengan akhlak Allah dan jernihkan hatimu dan jadilah ia arasy Allah Ta'ala tempat tajalli bagi Tuhan maka jadilah engkau fana dan baqa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian waktu berita jam 8. Okey. Faham? Faham Faham? Semelayu tu bang, sudah tak faham insya-Allah. Baik, dia kata ketahui olehmu bahawa di antara kehendak kau jadikan hati itu dulu sebagai tapak bagaimana kau nak hubungkan dengan Tuhan. Dia tak hubungkan dengan Tuhan pada tempat yang lain daripada hati. La yanzur ila aswarikum wala ajsamikum. Dia tak tengok pada rupa kamu dan pada bentuk kamu, walakin Allah yanzur ila qulubikum, akan tapi Tuhan tengok pada hati kamu. Kod mana pun pegang kata hadis orang Melaka, hatimu baik ber.
Macam mana pun pegangan hatimu baik baru. Hati itu dalam keadaan mestilah. Pasal hati itu tempat urusan Allah. Hati itu tempat terjali menerima datang daripada Allah. Hati adalah tempat kita berbicara dengan Allah. Seluruh daripada ibadat hal keadaan disimpul pada keikhlasan hati. Seluruh daripada hubungan dengan Tuhan ditengok pada jernihnya cermin hati manusia dalam berhubung dengan Tuhan. Kalau takdir kata hati itu dalam keadaan tak diubah ataupun tak dijernihkan, maka sekadar manusia memperhiasi bagi ibadatnya pada peringkat zahir, namun setiap ibadat yang dibuat itu tidak akan mendatangkan kesan pada hati dia. Orang yang dah rajin semayang, kalau kau telanjangkan dia berapa banyak tangkal kat badan dia, kat pinggang satu tangkal, ini satu tangkal, yang ini satu azimat, masih lagi bertangkal. Kadang-kadang dia dah banyak lagi dalam keadaan semayang, tapi pantang barang hilang sikit, pergi tilik tok bomo, kedebak kedebu. Kadang-kadang dalam keadaan rajin pada semayang, tapi urusan kekeluargaan adik-beradik tak bertegur, adik beranak tak bertegur, pak saudara, mak saudara tak bertegur. Menandakan di antara tak mendatangkan kesan pada hati. Aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan gahbu akan semayang, sesungguhnya semayang itu mencegah daripada keji-keji dan munkar. Orang letakkan di tempat ukur lah. Aku tahu aku semayang je, Tuhan terima tak terima, itu hak Allah Ta'ala. Bukan, ada cara dia Tuhan terima. Kalau nak tengok di antara semayang tu, di antara betul, dia akan mendatangkan kesan kepada hati manusia. Yang mana dalam keadaan peringkat pertama, kalau dalam keadaan peringkat yang pertama, hal keadaan orang macam ini, dia dalam keadaan dijauhkan daripada maksiat. Peringkat yang kedua, orang kasihkan macam ini, dia tak suka pada maksiat. Peringkat yang ketiga macam ini, dalam keadaan ini dia akan takut kepada maksiat. Nisbah seluruh daripada tiga peringkat ini dia berlaku di atas kerana Allah. Bukan dalam keadaan dia tak buat maksiat dengan sebab usia dia dah tua, tak. Kenapa pakcik hal keadaan dah tak isahkan apa-apa pakcik dulu kan kaki ganja, ambil batang kepaya kambing panjang, sekali tarik 2 km, berasap. Oh, ni jam pakcik napas pun dah tak ada nak. Oi, kata batang kepaya, paip biasa pun pakcik tak cukup napas. Maka dalam keadaan dia meninggalkan ganja, dia meninggalkan di antara sesuatu yang mudarat itu tadi dalam keadaan daripada kelemahan dia. Yang ini belum jelas lagi perjalanan dia ke Tuhan. Kenapa pakcik dalam keadaan begini? Pakcik dah tua nak. Kenapa pakcik dulu hal keadaan biasa masuk lorong dah tak larat, lutut tempurung dah terkeluar nak. Kenapa pakcik dah dulu dalam kaki arak tak minum arak? Sebab di antara harga arak dah naik 300%. Seluruh di antara maksiat ini tertinggal bukan kerana dia ditinggalkan, bukan memandang bagi wajah Allah, tapi hal kerana kelemahan pada diri dia sendiri. Belum lagi ni bang. Sebab tu semua nak dibuat kerana Allah. Buat ibadat kerana Tuhan, tinggal maksiat pun kerana Tuhan. Kenapa kau tak buat maksiat? Pertama, hal keadaan takut kufur kerana aku bermaksiat dengan nikmat Allah. Kenapa dalam keadaan kau tak bermaksiat? Bagaimana di antara aku nak bermaksiat sedangkan di mana saja aku berada, hal keadaan aku di dalam perhatian Allah. Kenapa kau tak melakukan maksiat? Hal bagaimana aku nak melakukan maksiat sedangkan Allah berserta dengan aku. Kan dia cantik, lapis tu cantik, lapis tu cantik. Kalau nisbah orang nampak tak? Kalau dia tak nampak, dia buat macam tu. Sebab itu kadang-kadang lah, dia dah tinggalkan pada maksiat, tapi belum lagi dalam keadaan melakukan ibadat. Ada orang yang dah melakukan ibadat tetapi masih lagi belum meninggalkan maksiat. Nak dapat dua-dua ni dua makam. Satu makam dinamakan ihtadah, di lorongnya manusia ke arah mendirikan pada ibadat, ini nikmat yang pertama. Tetapi belum cukup kebal. Yang ini adalah pendapat bagi ahli hidayah sahaja. Orang yang macam ini belum ada jaminan, ditakuti di penghujungnya belum tentu lagi dalam keadaan bagaimana cara dia berhadap kepada Allah. Andainya Allah tolong bagi peringkat kali yang kedua dinamakan ijtibah, ini dalam keadaan ditegahnya manusia daripada buat maksiat. Dia dalam keadaan orang yang pertama, dia melakukan ibadat, dia buat maksiat. Bila Allah tambahkan ijtibah kepada diri dia, dia boleh buat ibadat dan ditinggal maksiat. Ini lapis pertama. Yang ini tak ada kot dekat masjid. Dia yang ada pun seorang dua je kan, balik daripada semayang tengok aksiden tak ada nombor. Beli RM5 kat Magnum, RM5 kat Toto, RM5 kat ramalan lumba kuda, RM5 ramalan lumba babi. Babi pun lumba? Tak. Nisbah masih ada lagi begitu. Tapi kalau nisbah di antara hal keadaan berlaku pada perangkat yang kedua, hal keadaan bagaimana di antara mereka-mereka itu? Sihat. Dia apa ni, Pak? Ambil. Tak apa. Terima kasih. Jazakallah. Adapun di antara peringkat yang kedua dalam keadaan Allah hakiskan dia pada hati. Hati dia kalau tak dia kata melakukan ibadat, dia memandang pada berjalan Allah.
Dan hati dia yang pada kedua dalam keadaan dia melakukan ibadat, dia tak mengingati barang yang selain daripada Allah. Allah akan menjernihkan bagi kolam hati dia pada ketika itu. Dalahkan Allah tegah di antara sesuatu perkara daripada abu-abu dan bangkai-bangkai yang hal keadaan masuk ke dalam kejernihan fikiran dia ketika berhubung dengan Allah. Maknanya sedetik pun masih Allah tidak ada terlintas dalam hati dia. Yang ini orang kencang, tuan-tuan. Yang ini orang yang duduk di bawah tarbiyah Allah. Yang ini orang yang duduk di bawah, dia tenggelam dalam afal ketuhanan. Orang begini duduk dalam kedudukan makan taufik dan hidayat. Ahli hidayat itu dia rajin pada beribadat, tapi dia malas berdoa. Ahli taufik itu dia setiap kali beribadat, dia akan berdoa. Orang ahli hidayat ini dia cuba dalam keadaan nak jauhkan daripada maksiat, tapi bila takdir kata dalam keadaan terjebak berdepan dengan maksiat, dia akan gagal. Ahli taufik ini pula dia ke arah nak melakukan maksiat, tetapi bila dia nak melakukan maksiat, Allah hindar dia daripada maksiat. Yang ini dikatakan makam ijtiba, orang yang duduk dalam kubu af'al ketuhanan, orang yang sedang menghirup tajalli bagi rububiyah di bawah tarbiyah terus daripada Allah. Nak dapat macam ni. Biasa dah tua-tua macam tu, biasa dapat dah. Tapi syarat dia hati tu kena cantik dulu lah. Jangan hati tak cantik. Hati tu mesti nak bersihkan dulu. Bersih dia punya di antara kelorak dia yang pertama, la ilaha illallah. Tak tahulah kalau kat Tenggara ni boleh zikir lagi. Ni jam nama Allah pun tak boleh sebut. Kalau boleh sebut tu zikir la ilaha illallah. Ada orang kata sebut nama Allah ni tak boleh, tak ada manfaat menyebut akan nama Allah. Macam-macam biol keluar 2020 ni, tuan-tuan. Virus di COVID-19 pun tak ada sebahaya pemikiran manusia yang menceritakan tentang masalah hal keadaan berzikir ini satu perkara yang sia-sia. Ini manusia ni bang. Nak salahkan dia pun tak boleh. Tok guru dia bagi dia ilmu macam tu, salah tok guru dia. Faham tak? Anak dia tak ada dalam mengaji pondok. Ni contoh bukan orang tu. Orang kata orang Tenggara ni. Anak dia negeri ngajar ustaz hantar ngaji pondok, dia pergi hantar sekolah Arab. Lepas daripada sekolah Arab, cantik dia punya stamp tu, dia pun dilamar oleh Universiti King Abdul Aziz ataupun King Saud di Madinah. Dia belajar. Bila dia belajar, dia akan dapat pahaman apa benda pahaman yang ada di sana. Bila dia balik, dia memperjuangkan pahaman tu, tak salah lah, pasal dia dapat didikan cara begitu. Memang dia dapat cara didikan macam tu. Tangan lagi keegoan dia tak boleh terima teguran. Itu je pun bang. Nisbah manusia ni bang. Nak sebut nama Allah pun tak boleh. Kiamat tu takkan berlaku. Hingga tak ada di kalangan manusia yang tidak ada orang yang berzikir yang menyebut akan nama Allah. Maknanya kalimah Allah ni disebut. Terhentinya sebut kalimah Allah pertanda kiamat hampir. Maka dengan sebab tu kalimah Allah ni nak kena dilafazkan. Ada kalimah Allah. Kalau orang nak mati, tak ada nafas dan ngak-ngok tunggu nak ajau. La ilaha illallah. Tak dapat lagi dah. Panggil, potong je kalimah Allah je. Allah, Allah, Allah. Kau tak payah nak tunjuk warak kau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pi kulilamatin. Kau tepuk kepala kau. Orang tu nafas tengah sikit, kau nak panjang-panjang. Faham? Orang tu nafas tengah sikit. Kau dia kata kau hajar panjang-panjang. La ilah. Dia pun terkedu ke? Terus tak ada Tuhan. Yang lagi bahaya tu. Maka nisbah kalau tak dia kata di antara makam yang kedua, di antara orang yang kadang-kadang dikurniakan dia boleh mengingati semayang, membalah keadaan mengingati Allah di dalam ibadat. Dia boleh tadabbur bacaan dalam semayang. Cara di antara tolak habuk yang kasar-kasar ini dalam semayang, bagaimana nak menjernihkan hati itu supaya dapat bertumpu dan fokus, berkiblatkan batin itu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu daripada alat yang masih terang dinamakan tadabbur. Tadabbur mendatangkan makna setiap bacaan yang dia baca, kemudian dia menghayati perkataan itu tadi hingga tenggelam zauki dan perasaan dia dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, hingga kan pada ketika itu terlepas bagi segala hak di antara ubudiyah dia pada ketika itu, terlucut dan tenggelam. Bila dia mendapat tajalli yang dinyatakan pada ketika itu, maka pada ketika itu tidak akan memuji bagi hal keadaan manusia, bagi insan itu kepada Allah taala, melainkan dorongan yang datang daripada Allah untuk memuji kembali balik kepada zat dirinya sendiri. Itu dia cara sayang. Pergi nak buat macam mana? Tadabbur pun tak jalan. Orang nak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pengasih.
Perkataan Allah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ar-Rahman, dialah yang hal keadaan merangkumkan akan segala rahmatnya dan juga pemberiannya bagi seluruh di kalangan ahli dunia, dan mengkhususkan akan nikmatnya bagi orang yang beriman pada hari akhirat. Itu Ar-Rahim. Bila dia dah nampak dalam bentuk jalan cerita, bentuk macam tu, Bismillahirrahmanirrahim, barang dah terpasang. Itu contohlah. Ataupun contoh yang paling terang beginilah. Kalau aku suruh lepas depan ni buat kek kukus. Kau tahu kek kukus? Kita buat kek, kita duduk luar, kita masuk kek letak luar, kau duduk dalam kukus. Silap. Bila tak ada kata kau buat kek kukus. Bila orang lelaki-lelaki ni buat kek kukus, dia pun baca. Kismis 15 kilo. Buah ceri 25 kilo. Tepung suku kilo. Kau buat kek apa ni? Pesuk ini contohlah, ni contoh. Dia pun dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan bentuk macam tu. Cuba tanya orang perempuan buat kek kukus, datang benda masuk jalan. Pasal barang yang dah lazim bagi hak dia ada ilmu tentang tu. Tak ada alasan kejahilan manusia, tak akan dah 50 tahun dia baca Fatihah, dia tak tahu makna Fatihah. Kacau. At-tahiyyatul. Kadang-kadang duduk dia penyesat. At-tahiyyatul mubarakatuh. Macam-macam kau punya bunyi lepas. Tapi bila tanya makna, dalam keadaan diterlepas pada makna. Cerita persoalan ni tuan-tuan, soalan dia agak sensitif lah sikit. Agak-agak dah 50 tahun, bagaimana dia tak faham yang dia berbicara dan dia bermuamalah dengan Tuhan. Hati dia kata apa dengan Tuhan. Setelah 50 tahun dia ibadat, dia tak dapat mentadabbur bagi makna. Ada kalanya keadaan semayang, tapi dia tak pernah hayati apa yang dikehendaki oleh Allah di sebalik pujian, dan menghadirkan, membangkitkan nur roh, bagaimana hal keadaan jiwa yang memuji, yang sedang berhadap kepada Allah Ta'ala. Ibarat kata kau pergi berhadap kepada Tuhan yang duli, yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang Tuhan Agong, bagaimana pujian yang kau hemburkan di hadapan dia itu, bagaimana cara dalam keadaan perasaan yang kau keluarkan. Faham bang? Jadi hati nak kena cantik. Cucikan dulu kelorak dia dengan istighfar. Sekurang-kurang 70 kali yang diamalkan oleh Rasulullah. Berapa kali? 70 kali. 70 kali dia jangan jadi pada bacaan. Dia kena jadi dengan hal keadaan istighfar. Maksud istighfar, minta ampun dengan Allah. Bukan sekadar membaca lafaz istighfar. Yang tak pakai. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, la allazi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha hidup lagi Maha berdiri, aku bertaubat kepadanya. Aku minta ampun kepada Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Allah. Betul orang Melayu ni, dia tak payah action nak pergi baca-baca Arab yang panjang-panjang. Dulu apa kau suruh pergi sekolah Arab, kau pergi duduk benteng main gitar. Sekarang ni kau ambil yang pendek-pendek. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Aku minta ampun kepada... Mulut cakap Arab, hati cakap Melayu. Astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah. Nisbah di antara salah satu di antara manusia yang nampak remeh. Kenapa dalam keadaan dia beribadat berpuluh-puluh tahun, namun dalam keadaan masih belum dapat lagi di antara percikan cahaya ketuhanan, masih belum lagi dalam keadaan ada tempat untuk bertapaknya cahaya Allah, untuk dihubungkan antara hubungan dia dengan Allah. Sebab daripada apa? Yang pertama, salah satu daripada perkaranya, manusia yang hal keadaan bila mereka dalam keadaan umur yang dah tua, mereka nak berjalan menuju kepada Allah, dia meleka dalam keadaan menyusun bagi amal-amal yang lain, sehingga terlupa untuk memadam dosa-dosa karat hati dia dengan hal keadaan istighfar. Sebab itu antara ibadat yang hal keadaan yang penuh dengan riak apa dia? Dia banyakkan pada istighfar, dia banyakkan ibadat yang amal yang lain, dia terlupa istighfar yang asal sebanyak 70 kali. Lepas itu dialog Syekh Iblis dengan Syekh bin Raslan. Apa dialog Iblis dengan Syekh bin Raslan? Bila Iblis tanya kepada Syekh bin Raslan, tanya, Les, panggil Les je kot, nama ringkas dia. Les, ataupun Ip. Les, apa di antara zikir yang kau paling benci? Adapun zikir yang aku paling benci itu adalah istighfar. Apalagi zikir yang paling aku menyampah, la ilaha illallah. Zikir yang paling tidak aku suka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini 3 amalan yang paling dibenci oleh Iblis. Siapakah di antara musuh ketat Iblis? Orang yang mendengar dia akan azan lalu pergilah ke masjid. Ini musuh ketat Iblis.
Ni Musa kata, siapakah kawan-kawan iblis? Orang yang leka dan seronok duduk di pasar-pasar dan juga di shopping-shopping. Siapakah di antara hal keadaan musuh? Siapakah di kalangan di antara orang di antara kesukaan, kegemaran, benda yang menjadi tabiat bagi iblis? Orang yang bertelingkah, yang memutuskan bagi silaturahim, dia merupakan hadiah kemuncak bagi iblis. Faham Jadi jangan bang, ni semalam ni kita cerita bab batin, nak letakkan tapak. Bila letakkan tapak, jangan ada sifat diri, jangan baca hal orang, jangan pergi syak pada orang, jangan. Bila tengok ada suatu perkara, dia ni apa buat maksiat, jangan. Barang yang tak ada bukti pada kita, jangan cepat buruk sangka dekat orang. Maknanya dari segi orang dalam bentuk macam itu, dia dah kalau dia buat maksiat, dah betul dia maksiat. Tetapi kita yang tak buat maksiat ini tadi, kita dapat di antara tumpang tui dia punya maksiat. Faham bang? Dia macam ni. Kata kalau bila perempuan dengan bila laki-laki berkhalwat dalam keranda. Contoh. Dia berkhalwat dalam keranda. Kecoh cerita seorang AJK bagi tahu. Bila AJK bagi tahu dia ni berkhalwat dia tadi sekali. AJK pun bagi tahu AJK yang kedua, tadi Bilal dengan Bilal ni berkhalwat dalam keranda. Maka dosa khalwat dah dapat pada orang yang pertama. Orang yang kedua bersabarkan pada orang yang ketiga. Orang yang pertama dapat 2 dosa. Orang yang kedua dapat 1 dosa. Yang ketiga dapat 1 dosa. Dia sebarkan lagi. Macam mana orang yang berita pertama itu tadi, dia merebakkan bagi seluruh umpatan itu tadi hingga kepada satu karya. Maka seluruh yang ini dinyatakan oleh Rasulullah, yang mana seluruh amalan ini dia akan menjadi orang yang banyak amal di dunia, tetapi akan muflis di akhirat. Seluruh amalannya ditarik kepada orang-orang yang dibenci dan orang-orang yang diumpat. Kalau tuan-tuan tengok dalam setengah daripada perbahasan kitab Syairul Salikin, apa dia bahas dekat situ? Bila tiba dekat akhirat besok, hal keadaan dia nak tiba di akhirat, bila Allah bertanya, tidakkah kau tengah hal keadaan kau mengumpat simpulan, buka buku catatan, ya, panggil orang yang diumpat. Simpulan ni cerita kau begini. Agak-agak kalau dia cerita depan kau atas dunia, kau marah tak? Marah, wahai Allah. Lalu pada ketika itu adalah kau nak settlekan kes ni, maka dia tak mengampunkan dosa orang dalam bentuk demikian. Maka kalau mengikut apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali, tarik 700 rakaat sembahyang sunat, tutup 1 di antara dosa mengumpat, tuan-tuan. Apa? 700 sembahyang sunat punya pahala, hal keadaan ditutup untuk 1 dosa mengumpat dia. Sembahyang tarawih 1 hari 20, kali dengan witir 23 kali dengan 3, dia pergi 690. Hari raya menantu tak balik, 24 menantu, habis pahala tarawih 700 rakaat, pindah pada menantu je, tuan-tuan. Bapak sampai naik labur sembahyang. Apa dia? Bapak sampai naik labur sembahyang, rupa pahala habis, transfer ke anak menantu yang diumpat. Faham bang? Sebab tu Rasulullah kata, benda yang jahat kat manusia ni, dia duduk antara 2 bibir. Antara 2. Satu antara 2 bibir yang jahat ni nama dia lidah. Satu yang duduk antara 2 peha tu nama dia faraj, kemaluan. Apabila kamu jamin boleh jaga 2 perkara ini, yakni 2 perkara di antara 2 perkara, 2 perkara di antara 2 benda, maka Rasulullah kata aku jamin kamu syurga. Yang pertama jaga lidah di antara 2 bibir dan jaga berantar faraj antara 2 peha, aku zaman kamu masuk syurga, kata Rasulullah. Yang jadi masalah celupa ni mulut dia bang. Orang mak rempet betul dia buat dikerja di atas jalan raya. Woi. Orang dangdut betul dia buat kerja dekat dangdut. Duduk kat dangdut. Dangdut tempat jahat ke? Kau dah pernah masuk belum? Habis kau pergi tuduh-tuduh buat apa? Entah dia berzikir ke, tilawah Quran dalam tu ke? Kau tak pernah cakap pernah masuk dangdut, kau kata dangdut tempat orang jahat. Masuk dulu, nak tahu apa dia dalam. Ini kau tak pernah masuk, kau tuduh. Hui, teruk dia tu masuk dangdut. Engkau tak pernah tahu tak tahulah tah dangdut tengah belajar Iqra' 1 ke, Iqra' 2 ke dalam tu. Tah ke geng-geng sajat ni tengah buat tengah muzakarah ke, tengah tadarus Quran ke, komen tuduh je. Contohlah, kalau tak ada kata, kalau tak ada kata, orang mak rempet dibuat kerja jahat ke, kalau kerja yang tak seronok dia di hal keadaan di jalan raya. Jalan raya. Bila lari laju-laju, lepas tu dia menyarap. Pung, seronok aku tengok. Yang kadang-kadang dia buat sujud sejadah lagi atas tangki. Apa dia? Buat sujud syukur lagi atas tangki. Dia lalu. Saya balik daripada Manjung tiap-tiap bulan tu, mula daripada Senawang tu jejak sampai ke Sempang 4.
Zoom, zoom, zoom. Bagus kita tak mengantuk. Dia sulam-sulamnya kita gitu. Zoom, 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 zoom. Sabar, jangan menyumpah. Sabar. Kan kau belajar tasawuf. Jangan apa? Jangan menyumpah. Sebab. Maka dia buat kerja. Dia tempat dia. Yang jadi masalah lebay dalam masjid, dia pakai kopiah sunnah, dia pakai janggut sunnah, dia pakai jubah sunnah, dia pakai adar sunnah. Orang pakai malaikat subuh, dia pakai adar malaikat maut. Tetapi dalam rumah Allah dia buat kerja maksiat, yakni mengumpat menceritakan keburukan orang. Siapa yang lebih hina antara kita dengan mak rempit? Sikit-sikit mak rempit salah, sikit-sikit mak rempit salah. Jangan aku bercakap pula engkau bertukar, malah aku nak duduk masjid dah, biar aku merempit. Apa dia? Jangan engkau tukar pula. Apa dia? Jangan kau lorong bendul. Tu kata kinayah, kata dia tu bukan benda macam tu. Maka dengan sebab tu jalankan pada istighfar. Saya ulang balik perkataan Sayyidina Ali. Barang siapa yang beristighfar dia dengan perkataan Astaghfirullahalazim, hal keadaan tidak mentadabbur dia akan makna, lalu tidak memahami akan makna, tidak menzahirkan akan penyesalan, setiap kali dalam keadaan beristighfar menambahkan lagi dosa dia kepada Allah. Minta ampun yang tak hadir hati kepada Allah Ta'ala. Satu kesilapan biadab yang manusia lakukan. Jadi apa bang? Minta ampun. Lepas semayang 14 kali. Kali dengan 7, cikgu aku kata 70. Kalikan 5. 14 kali 5, 70. Tu cikgu aku ajarlah ilmu hisab. Alhamdulillah, sampai ketua kekal ilmu hisab. Okey. Selepas semayang berapa kali? 14 kali. Lepas 14 kali, kali dengan 5 waktu berapa? Makna jumlah dia apa dia? Jumlah dia hal keadaan 70 kali. Ini kau sibukkan amalan-amalan yang hal keadaan contoh yang lain. Boleh buat amalan yang lain. Tapi dasar dalam keadaan kepada pribadi roh itu sendiri, dia perlukan pada 3 makanan asasi. Yang pertama dalam keadaan la ilaha illallah, dia membuang segala penyakit dan kekotoran yang berada dalam hati yang ada pada roh. Yang kedua pada ketika itu ditanamkan dia dengan baja, tanamkan dengan pokok la ilaha illallah pada kebun hati manusia, dan disiram dia dengan air selawat supaya terang bagi hati dia dalam menyuluh jalan kepada Allah Ta'ala. Ini 3 amalan kalau perangkat dah 40 tahun ke atas, tak ada amalan macam ini, tak nampak. Hal keadaan istighfar membuktikan kejernihan hati kita. Nakkan Tuhan. La ilaha illallah adalah di antara tunjak tauhid yang kita nak bawa ke dalam kain kapan. Adapun selawat kita mengharapkan syafaat dan pandangan serta tilik daripada Rasulullah lepas daripada kematian kita. So selawat je. Kau zikir-zikir ni kadang-kadang, kau zikir-zikir semayang ni malaikat petikai tau. Dalam Milatus Salikin dia bahagian Allah, Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang habis. Bilal pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentulah. Bila dah habis daripada semayang tu tadi, maka semayang ni akan naik. Langit yang pertama, malaikat hafazah kata, ni semayang siapa? Ni orang Tengkera punya semayang. Siapa punya? Polan bin Polan. Tengok ibadat dia ada riak tak? Kalau ada riak, digulungnya balik semayang umpama pekecil buruk, lalu dibalingkan balik ke tengkuk orang yang mempunyai semayang. Bila tak ada riak, lepas naik malaikat kasam yang kedua, hafazah yang kedua. Semayang dia ni ada takabur tak? Membangga-banggakan diri. Konon-konon dia dah orang masjid, konon-konon dia lah gini masjid, konon-konon dia lah ustaz di dalam keadaan kat masjid, konon-konon dia lah orang alim yang duduk di masjid, konon-konon dalam dia bersifat dengan keadaan takabur pada ketika itu. Bila langit pertama dia lepas, langit kedua ada takabur, kumpulkan balik ibadatnya, hal keadaan dibalingkan ke tengkuknya seperti membalingkan pekecil buruk. Setiap ibadat malaikat hafazah tapis daripada 7 sifat. Sama ada riak, ada pun takabur, ada pun ujub, ataupun langit yang keempat dia akan tapis. Adakah dia ziarah jiran dia yang telah sakit? Adakah dia ziarah jiran dia yang sedang uzur? Sangkut bang, banyakkan tu. Tapi selawat, wah kita saman luar, ini selawat, dia tak ada petikai-petikai. Bila malaikat tanya ini apa amalan? Tengkera punya orang. Tengkera dekat mana? Itu dekat masjid Tengkera. Masjid yang mana? Masjid yang orang sedang berkebut AJK dia itulah. Aku 4 bulan lepas aku dah cakap, AJK masjid hal keadaan jadi bola sepak orang politik. Cukup jahat orang politik. Faham? Orang politik ni jadi satu jahat. Berapa kali AJK nak tukar dalam masa satu penggal. Kita dah kata dah, organisasi politik masjid jangan dikacau. Apa untung kau sendiri pun dalam keadaan buat demikian, kau sendiri pun jarang pijak masjid.
Bodoh tak memasal. Habis satu Melaka godak-godak nak tukar AJK. Baru Bengal duduk atas kursi tak panas lagi, tukar. Kemudian Nah tukar lagi. Berapa banyak tukar kau Sudin? Ha? Orang politik ni dibuat pegawai syarat macam bola sepak. Kau tahu tak? Yang kau pasal apa kau orang politik? Ha? Kau tak kesian ke masjid kau kejap-kejap tukar imam, kejap-kejap tukar imam, kejap-kejap tukar kepala, kejap-kejap tukar kepala. Pening kepala orang politik ni baik. Kau tak payah report lah, video ada. Tak payah report, video ada. Faham? Tukarlah. Otak tu setting sikit. Bila kau orang politik dah sibuk dengan kerja politik, kau jarang dalam keadaan masjid, kau jangan kacau lah. Sistem masjid jangan kacau. Imam yang kita dah lantik tu cat masjid tu dah kekal dah begini-begini. Pengurus dia dah kekal dalam bentuk macam ni. Tiba-tiba kau krisis politik antara kau tukar pula orang dia. Bahana di antara krisis politik ni tuan-tuan, saya sendiri yang ikut mana-mana kuliah, saya ada mana-mana kuliah. Ada imam yang mana satu ketikanya parti dia kalah. 2 tahun dia tak masuk kuliah saya, 2 tahun dia tak naik masjid tuan-tuan. Itu dia jadi dia. Jadi kisah daripada orang politik. Cuba dia tenang-tenangkanlah sikit. Kau rasa-rasa kalau kau tak boleh pegang, tak boleh jalan, tak boleh handle, tak boleh duduk masjid, kau jangan gila pada jawatan masjid. Jangan kau gila pada jawatan masjid. Jangan kau cari bala. Rasulullah kata, aku tengok dia duduk dalam neraka. Dia pikulnya kayu. Dia pikul-pikul tak boleh, maka si bangang ni ambil kayu, tambah lagi. Tambah. Pikul tak boleh. Dah pikul tak boleh, si bahlul ni tambah lagi kayu. Pikul-pikul tak boleh, tambah lagi kayu. Dah berapa banyak dah si bahlul, si bangang, si bodoh ni. Amanah dia pada anak dia, amanah pada isteri, amanah pada mak bapak, amanah pada diri sendiri, amanah pada keadaan yang di luar pun tak boleh selesai. Kau pergi gila jawatan dia lain. Kau ingat Isyak Mi'raj ni cerita palsu ke? Orang yang gila jawatan ni. Diingatkan agak cerita palsu ke? Dongeng hikayat hantuah ke? Allahu Akbar. Mengaji kau tidak, apa kau tidak. Hubbul syarah, kau gila nak kemasyhuran pada diri kau. Ni aku cakap di Somalia bang, saya berbalik daripada Somalia. Teruk orang Somalia. Habis. Maka di antara kalau saya kata nikmat kesempurnaan yang Tuhan bagi tadi apa dia? Yang pertama, daripada dia tak ibadat, Tuhan ajak dia ibadat. Bila Tuhan dah pimpin dia ibadat, dia masukkan di antara anugerah yang kedua, Allah tolak bagi seluruh keinginan hati dia untuk melakukan maksiat. Ini nikmat besar. Peringkat pertama tadi. Peringkat yang kedua, dia semayang, tapi otak dia garpu, habis semua dia cakap Allahu Akbar. Contohlah kalau orang politik dia fikir, siapa pun nak lantik Siapa pun nak lantik. Ingat lantik apa itulah. Tak boleh. Dia setahun datang masjid 2 kali je. Hari Raya Haji, Hari Raya Puasa. Itu pun dah Hari Raya Haji lama sikit. Lepas dapat daging korban, dia balik. Itu orang nak jadi berkursi ke? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu pula, yang tu. Entahlah bang, bahagian masing-masing. Maka yang kedua, orang yang dalam keadaan dia rajin pada semayang, dia dah tinggalkan pada maksiat yang zahir. Hal keadaan dia dalam semayang tetap semayang, tetapi hati tak boleh fokus dia kepada Allah. Hati masih merapu dengan berbagai-bagai lagi ingatan, hati masih lagi mengenang dengan berbagai-bagai kenangan. Maka ibadat dia berlaku sekadar pada peringkat zahir, tak menyerap dia pada batin. Bila datang pertolongan yang kedua, hal keadaan pada peringkat batin istibah, Allah akan buang dan kuatkan seluruh abu-abu dan bangkai-bangkai dan seluruh daripada barang-barang yang hal keadaan yang untuk menjernihkan bagi kolam hati dia, biar supaya mana dalam keadaan dia semayang, maka hal keadaan jernih hatinya layak bagi menerima tajalli zilal bayangan ketuhanan tuan-tuan. Ya. Syad. Faham bang? Ya, sedih bang. Siapa kata tak sedih? Memang sedih. Penuh masjid lah. Nampak? Mana ada sejarah kuliah penuh masjid? Duduk 1 meter, apa tak penuh? Cuma kau jarak 1 kilometer pula. Kat pasar tu bergesek-gesek pun bang. Berapa? Bergesek-gesek. Tapi tak apalah, jalan kebaikan. Tapi jangan terlampau sangat.
Agak-agak 1 meter orang nak sembahyang Jumaat dah ramai. Kurangkan kot 2-3 hun. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Tuhan datangkan benda ni sikit je. Kecil je. Benda orang tak nampak. Sekali dia pukul ratus ribu. Itu pun orang tak nampak lagi kebesaran Tuhan. Ratus ribu. Masa mula-mula keluar COVID dulu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila masuk saja bulan puasa semua, ya Allah, habiskan, ya Allah, lepaskanlah COVID, ya Allah, jauhkan kami daripada COVID, ya Allah, ini COVID, ya Allah, ini COVID, ya ini COVID. Dia minta tu bukan nak tolak mana, pasal raya dah dekat mangkuk ni. Kau tak tahu Melayu kuat raya, faham? Sedondon. Sedondon. Nak raya, dia minta COVID tu hilang supaya apa? Selesa dia raya. Itu orang Melayu. Sebab tu kalau kau pergi jumpa tengok-tengok orang kena rasuk, bila orang kena hantu raya, jarang dia cakap bahasa lain. Mesti bahasa Melayu. Hoi. Orang kena serap hantu raya lah. Kau tanya dia, kau daripada mana? Dia akan jawab, daripada rumah Ustaz Asbala. Hantu raya lah. Tu aku punya lah. Kalau kau nak seko, aku bagi. Kau daripada mana? Daripada Ustaz Asbala. Balik! Nak keluar tak keluar? Kau nak balik tak balik? Aku nak balik. Tapi duit tambang tak ah. Duit tambang tak ada. Jarang hantu raya ni cakap orang putih. Jarang. Jarang hantu raya ni cakap bahasa-bahasa Tamil. Kau daripada mana? Kau anak siapa? Tak ada. Dia jarang. Sebab tu pasal Melayu suka raya. Kisah hantu raya ni pun ada mukayat keturunan. Sian banget. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan ya Allah, angkatlah COVID daripada kami. Angkat COVID daripada kami. Cakap orang putih dengan Tuhan. COVID-19 apa dia? Siap doa cakap orang putih. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada COVID-19. Tu dahsyat tuan-tuan. Habuanlah masing-masing. Tuhan nak kata dahan nisbah, kalau Tuhan letakkan begitu. Kalau dalam akhbarul zaman tu dia boleh bercakap, dalam akhbarul zaman tu punya cakap kitab tu kata, kitab yang dah dikarang 1000 tahun dahulu, kitab tu dijumpa balik. Berapa tahun? Dah 1000 tahun kisah akhbarul zaman ni punya cerita. Kisah corona ni tercatat. Bila cerita pada ketika yang akan hilang penduduk bumi ni 1/3. Biar macam mana manusia nak, itu pun tak kuat lagi paut kat Tuhan. Tak kuat lagi paut kat Tuhan. Allahu Akbar. Saya rindu sembahyang Jumaat. Bila buka tak datang. Oi. Bila buka tak datang. Saya rindu sembahyang Jumaat. Orang sembahyang Jumaat 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Sepatut kau rindukan pada khutbah tu kau rindukan. Tapi nak buat macam mana? Masing-masing jahat. Ini pun tengok dah. Dia dah letak macam ni, dah kurang. Dia pun dah leka balik berpaut dengan Allah. Dah leka. Semua dah leka ni. Doa tolak balak pun dah tak berbunyi dah. Dah minta doa lain pula dah. Doa tolak balak dah kurang. Selagi tak habis tu doa jangan tinggal. Habis. Maka hal keadaan itu di antara nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga pada ketika itu. Apa di antara nikmat yang ketiga? Hal keadaan pada ketika itu. Engkau sembahyang dan kau boleh mengingati Allah. Tetapi perasaan kau masih belum lagi dalam keadaan cenderung kepada Allah. Orang rajin ibadat, tetapi dalam keadaan dia lebih cinta bini dia lebih daripada Tuhan dia. Orang yang rajin pada ibadat dan ingat Allah dalam ibadat, dia cintakan anak dia lebih daripada Tuhan dia. Dia cintakan pangkat, darjat dan kedudukan dia lebih daripada Allah, daripada Tuhan dia. Dia cintakan duit, harta dan juga hal keadaan dan nikmat Allah lebih daripada cinta kepada Allah. Yang ini semua peringkat yang ketiga dalam keadaan orang yang nak meletakkan tidak ada keseronokan melainkan bermuamalah dengan Tuhan. Hal keadaan yang lain adalah mahjub, barang yang menghijabkan kelazatan antara dia dengan Allah. Faham bang? Allah tuan-tuan, dia main tolak sini. Kalau orang tanya, kenapa dalam keadaan dia tu malas pada bangun tahajud? Maka jawab ulama Sofi, masih lagi ada sumber haram dalam badan dia. Masih lagi ada makanan yang haram dalam tubuh badan dia. Kenapa dalam keadaan dia tak boleh baca Quran? Kerana dia lebih sedap, masih lagi memandang kepada maksiat. Masih memandang lagi kepada dada perempuan. Masih memandang lagi pada perempuan. Dua di antara ibadat ini ulama letakkan ukuran. Hasil daripada makanan yang haram menghijabkan daripada qiyamul lail. Hasil daripada pandangan yang haram menghijabkan daripada membaca Al-Quran. Bang, ada ulama satu daripada syekh tu dia bahas satu ayat sedap dia. Allah
kalau dia nak amankan kau yang bil masyar, nescaya dia akan tarik engkau membaca surah muluk setiap kali lepas daripada solat. Setiap hari kau akan baca satu kali surah muluk. Bila Allah tak pilih dalam bentuk macam tu, takut ada cerita di akhirat, maka rajin baca surah muluk. Ni saya nak, ni dah tukar sistem kuliah, dah tukar. Lepas ni saya lepas kuliah je, masjid akan edarkan suratul muluk, kita akan bacakan ramai-ramai. Bacakan ramai-ramai. Bacakan ramai-ramai, tak kisah orang tak perasan. Orang tak perasan. Macam orang kampung aku, mak pit aku dengan mak pit kampung aku, baca Yasin. Duduk sebelah aku. Aku tukang baca doa duduk sebelah. Lupa dia sambut dia. Yasin, wal Quran Hakim, Salin, yang dia penuh sikit, kun payakun. Itu dia. Ini turja'un. Lagi satu dia dulu daripada aku, sadaqallahul azim. Dia nak jawab apa? Allah kasih umur 60 tahun, alif sampai ya pun dia tak boleh nak kenal. Sampai bila nak minta excuse kat orang, minta maaf lah pakcik tak reti baca Quran lah. Oi, atas dunia ada lagi excuse, dekat akhirat tak ada ta'azur bang. Allah tanya, tidak aku beri peluang kepada engkau 60 tahun. 60 tahun 28 huruf alif sampai ya engkau tak kenal. Baris mana ada? Banyak. Bagi atas, bagi bawah, bagi depan, tanda mati, sabdu, itu je pun tak ada apa. Kalau Muqaddam Melaka, dia ada 4 baris. Alif datang alif bawah i, alif depan u, alif kanan alif depan kiri o. I u o apa dia? Lepas tu orang Melayu cakap tu makna alif bagi tepi tu. Allahu Akbar. Orang Melaka bang, dia mengaji bakar darah. Tahu bakar darah? Dia tak ngajar ikut Arab, dia ikut Melaka dia, Melaka bodoh dia. Alif, terhabar kau. Dah sampai ketua orang Melaka, alif, jim, alif betul je bang. Kalau ikut orang utara, Perak naik ke atas lagi belajar. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah. Ada yang mengaji cakap Arab. Kita alif di atas, alif bawah i, alif depan u, i u, ba di atas ba bawah bi, ba depan bu, ta di atas ta, ba bi bu ta. Itu contohlah. Kalau dia terlajak satu huruf, dia ada bagi betul je. Saya mengaji pondok di utara, petang anak-anak orang kampung hantar mengaji. Aku terbaca, dia pun baca. Alif alif fathah, alif kasrah i, alif dhammah u, i u. Aku pula nak kena menghafal apa kasrah, apa dhammah, dah puas aku nak menghafal ni. Itu cara orang utara bang. Kita alif, betul. Lepas tu dia tengok Tok Guru tidur, mata buta kata dia pada. Orang Melaka mengaji bang. Zaman tuan-tuan, bila Tok Guru kata tak mengaji, tak melambung, Muqaddam suka. Ikut cara dia dulu begitu. Serahkan anak, bawa 2 rotan. Ada yang kasih bergetih. Ada yang kasih bergetih tu. Kasih bergetih. Saya serahkan anak saya pada tuan, pukul anak saya ni jangan patah dan buta je. Saya jumpa zaman tu saya jumpa. Bila dia pergi mengaji, dia tengok air tempayan Tok Guru, dia akan pikul dulu, dia akan masukkan air ke dalam tempayan. Itu berkat dalam bentuk macam tu. Berkebatan ilmu. Sekarang tak ada bang, tak ada. Dia tak pernah fikir lagi sedikit keuntungan dunia. Agak-agak 20 tahun setelah dia padam tiba-tiba. Bila anak dia pergi rumah orang baca Yasin, tiba-tiba anak dia tak boleh nak baca. Agak-agak bapak tak rasa malu ke? Agak-agak bapak tak rasa malu ke? Anak tak kerti ngaji Quran. Ini time cuti sekolah itu sepatut pulun. Jangan fikir yang lain-lain. Suruh dia baca Quran, dah kerti baca Quran ni. Habis. Maka di antara itu peringkat yang kedua. Kalau takdir kata di antara peraturan ini, dia boleh ukur bentuk macam tu. Kalau kau tengok amoy itu lebih kau rasakan asyik pada diri kau daripada isteri kau yang di rumah yang halal itu kau tengok dalam keadaan membosankan, belum cukup lagi di antara perasaan ini untuk dikerah tenggelam dalam urusan sir ketuhanan. Kerana hal keadaan manusia masih lagi cenderung berminat kepada perkara yang haram, masih cenderung berminat pandang benda yang haram daripada perkara yang halal di rumah. Faham? Dia tengok amoy meleleh-leleh dia. Siap tarik, nak jatuh bawah, tarik balik. Macam yo-yo dia buat air dia.
Dia tengok bini dia, Allahu Akbar. Allah. Orang perempuan sebelum kahwin muah. Dah ada anak muah. Bila dah ada cucu mual. Tahu mual, nak muntah. Bawa minyak cakapak, bawa minyak angin, bawa minyak geliga, apa tak muntah? Faham? Betul. Dia tengok bini orang, timbul hal keadaan timbul keinginan. Tengok bini yang halal, tak timbul keimanan. Orang yang ini belum lagi keikhlasan proses zauki dia untuk layak di antara perasaan yang terakhir, kerana perasaan ini bila mana boleh dikerah dia kepada urusan dengan Allah, maka pada ketika itu skrin paparan sir rahsia ketuhanan akan terpapar, tuan-tuan. Boleh banget. Yang ketiga ni kan jangan fikir, ni kerja wali. Rasa-rasa kau mana lebih seronok beramalah dengan Tuhan, beramalah dengan Allah dalam sembahyang, ataupun duduk anak beranak makan hari family sekeluarga. Di mana keseronokan perasaan zauki kau pada ketika itu? Andainya kau bermuamalah dengan manusia itu lebih jauh seronok dibandingkan dengan Tuhan, macam ini hal keadaan payah untuk mendapat paparan skrin bagi rahsia ketuhanan. Pecahan yang terakhir pada hal keadaan pada batin manusia yang dinamakan sir, di mana dia memecahkan bagi zauki, yang mana dia akan menentukan bagaimana keadaan roh akan celik pandangan mata hati dia dalam melihat dan paparan bagi seluruh rahsia dan hak-hak Allah Ta'ala. Faham tak? Buat hari ni, hari jadi mak, hari jadi bini. Apa bini kan parah, hasil kena kat dia je. Hari jadi laki, 79 tahun. Anak cucu cicit, ciot, peot, ini, oneng, oning, semua keluar. Apa dia? Nak sambut macam tu. Pacak 79 lilin. Berapa lilin? 79 lilin. Ataupun tiup aja, napas pun habis. Kolu habis kat situ je. Tak apalah, ni kalau kita kata atok dia tiup, nenek-nenek dan apa sebenarnya. Allah, lagu selamat hari jadi pun jadi. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Duk nyanyi-nyanyi bentuk macam tu. Bila dia duduk dalam majlis, tengok anak zuriat keturunan, hal keadaan wataka surufil amwalil aulad, hal keadaan mereka duduk berbangga dengan sebab banyaknya harta dan merasa bahagia dengan sebab banyak daripada keturunan dia. Ini termasuk di kalangan orang yang Tuhan bagi peringatan, fatarabbusu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kamu jaga sebab kamu sayang anak, bini dan harta lebih daripada Allah dan Rasul. Fatarabbusu, kamu jaga hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintah dan hukuman. Bila dia duduk, anak beranak tu sedap je. Nenek pun ambilkan kek tu, krim tu, dia sapu kat muka atuk. Kak. Atuk kau macam si Tora tak cukup makan. Dah main kita dah. Bila datuk sembahyang, Allahu Akbar, dah macam kuda kena id. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu dia pun masuklah saka singa. Waladhdallin. Saka singa masuk kat dia. Waladhdallin. Urusan batin kau bermuamalah dengan Allah, sepatutnya kau tenggelam dalam talazzusan belasat-lasat dengan Tuhan. Bahkan di antara duduk dengan makhluk anak sisi isteri dan keturunan kau, yang kau kata tadi watakasuru fil amwali wal aulad, orang yang berbangga dengan sebab banyak harta dan banyak keturunan. Orang macam ini saya kata dia kena gunakan parah perasaan dia sampai dah mati, nak kembali balik kepada Allah, belum lagi hati nak jatuh cinta kepada Allah dan tidak berminat untuk mencintai Allah. Dia lebih suka tengok bini dia yang dah tua 70 tahun tu, 80 tahun. Bila lori besi buruk datang, dia pun angkut. Ni saya bang. Allah, ingat lori baru, ingat besi buruk. Bang, ini cerita tak? Kita tak ajak bini kita pergi dangdut, tak ajak bini kita pakai seluar ketat-ketat pergi jogging kat taman, dekat mana-mana tempat parangan. Tak. Kita tak ajak bini kita bukan duduk hal keadaan kita duduk kat pantai bersantai gedebak-gedebu. Bukan. Ini persoalan yang dikeluar. Di mana di antara roh tu milik Allah. Bila mana salah di antara kau mentarbiah bagi memilih bagi jalan yang Tuhan tunjukkan dengan dua ilham, lalu pada ketika saat roh nak kembali balik kepada Allah, tak mengenal lagi siapa Tuhan dia. Roh nak kembali balik kepada Allah, tak tahu di mana nak
nak kembali pada ganggangnya. Roh nak kembali balik kepada Allah. Tak dapat lagi nak menoleh kepada Allah. Masih melambai anak, isteri, harta, pangkat, darjat, gedebak. Kitab ni nak tukarkan perasaan. Kita lebih seronok dengan Allah daripada makhluk. Kita lebih suka kerja yang halal daripada kerja yang haram. Contoh banget. Boleh bang? Perlahan-lahan. Lesha. Dia sampai. Ngam soalan. Ni undang-undang apa isyak eh? Isyak. Allah Allah. Allah Allah. Kita habiskan ayat tu. Kita berhenti awal. Kita lajak sikit. Kalau kena tangkap pun sama-sama. Takkan aku seorang. Sama-sama dah. Kau tolong dengar. Kalau kau tak dengar, aku balik dah tutup. Kau ada duduk lagi apa? Aku baca lah. Habis, maka hal keadaan itu di antara saya katakan tadi yang terakhir bagi nak menentukan. Yang pertama, di mana cenderung jasad kau daripada urusan dengan Allah dengan urusan yang makhluk. Yang kedua, peringkat yang dikurniakan bagi peringkat orang yang mutawasid itu. Di mana hati kau cenderung ke antara sayang, hal keadaan sayang kepada Allah ke atau ingat kepada Allah ke ataupun ingat kepada makhluk. Kalau syarat bagi orang yang nak terlepas, yang tak nak terbuka bagi nak dikurniakan dia bagi sayaf ma'rifat. Orang yang meletak di manakah kesesahan yang lebih lazat antara bersama dengan makhluk dengan bersama dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga ni banyak orang fail. Banyak orang fail. Yang dah tua-tua ni kau dah cakap tak dengan bini kau? Mak kau satu ketiganya kau makan malam, besok abang dah tak ada lagi. Atau salah seorang lah minta-minta kau dulu. Apa dia? Itu contoh ayat dah. Maksudnya hal keadaan kita dah tak ada lagi. Kau kena pasti satu ketikanya abang akan tak ada di sisi kau. Ataupun kau tak akan ada di sisi abang. Anak-anak ayah bagi tahu satu ketikanya kau makan hari raya ni, mak dan ayah dah tak ada lagi dah pada ketika itu. Nak ceritakan perjalanan ke kubur tu sentiasa ada dalam perhatian, sentiasa bagi orang yang 60 tahun macam kita, hal keadaan sentiasa bersedia untuk dituai umur kita kembali balik kepada Allah Ta'ala. Bila kita fikirkan di antara umur kita nak menjangkau dah pergi 60, nak pergi kepada 70 tahun, persoalan dia ialah hal keadaan bila-bila Allah boleh mendatangkan asbab sakelip mata saja untuk menjadikan syarat sebagai satu kematian, persiapan yang kita nak buat. Ukur, tekan perasaan tu. Malam ni nak tidur, tekan
perasaan-perasaannya. Kalau malam ini aku mati, adakah rasa-rasa aku gembira duduk dalam kubur satu taman daripada taman syurga? Kalau andainya Allah ambil aku pada malam ini, adakah jiwa aku gembira sebab aku ada pertemuan hakiki terus bertemu dengan Allah? Ataupun .com .my .com .pi .my pi my ukur situ je lah. Saya pun tak tahu, tuan-tuan dan tuan-tuan pun tak tahu saya. Tak ada. Dah 60 tahun dah ada bilik khalwat dekat rumah betul. Alah, kau tak muak aku tengok bini kau dah 50 tahun. Astaghfirullahalazim. Dah 50 tahun. Kadang-kadang orang tua ni bangun tahajud pukul 4 pagi. Pasal pukul 4 dia pusing-pusing, nampak muka bini dia, terus tak boleh tidur. Terus pegang dengan tahajud. Agak-agak lah. Soalan dia nak keluar, andainya aku mati, andainya aku meninggal, andainya Allah jemput, andainya Israel datang, andainya ajal aku terhad, besok pagi aku tak akan jumpa lagi matahari untuk esok, dan besok pagi aku tidak akan jumpa lagi pada solat subuh. Andainya aku mati pada malam ini, adakah di antara perginya aku, matinya aku ini satu berita kegembiraan bertemu dengan Allah, atau penuh dengan ketakutan pasal banyak mengkhianati perintah dan amanah Allah? Soalan dikeluar, dia akan jadi kecut perut dah macam masam boy kecut dia. Akhirnya yang keluar apa dia? Saya keluar perkataan saya tak kata tuan-tuan. Apalah bodoh aku ni. Tadi aku buang masa 2 jam, sikit pun tak sebut nama Allah. Tadi aku berjalan naik kereta Melaka sampai Mawang, pergi Kuala Pilah sampai sini naik kereta 1 jam 2 jam, sikit pun hati aku tak mengingati Allah. Padahal peringkat umur dah 60 tahun. Oh, soalan tu kena keluar. Dia kena bangkitkan daripada sendiri. Ibu bagi kekuatan tu berpunca daripada fikir apa dia? Andainya aku pergi pada malam ini, jadikan isyak kamu itu sebagai solat yang terakhir, kata Rasulullah. Jadikan solat isyak kamu itu bagaikan solat yang terakhir, seolah-olah besok tidak ada lagi subuh bagi kamu. Andainya kamu mati pada malam ini, hal keadaan bagaimana perasaan kamu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala? Jawapan dia ada dalam hati masing-masing. Tak kita apa kau? Oi. Bila dia kata, orang tengok mengajar, ya Bilal, orang ajar Bilal mengucap, ajar Bilal. Dalam mengajar mengucap, orang tengok Bilal tersenyum. Ya Bilal, betapa ramai orang yang mati penderitaan sangat sakratul maut, sakit pada ketika mati. Aku melihat kau, ya Bilal ibn Rabah, dalam keadaan tersenyum. Lalu apa yang dijawab oleh Sayyidina Bilal? Kerinduan yang tergamit pada hatinya itu, hal keadaan lebih terhadap rindu pada Rasulullah lebih menderita daripada sakratul maut. Bahkan dia menganggap sakratul maut tanpa remeh, kerana hal keadaan sebentar lagi pertemuan hakiki antara dia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bila ada hasil daripada cinta, ketakutan dia takkan ada. Tak ada. Ini kalau fikir, kalau aku mati malam ni, Allah, setan pun kacau. Bangla mana agak antibai bini aku besok ni. Kalau aku mati malam ni, Allah pula, Nepal pula duduk sebelakang rumah. Kalau aku mati malam ni, apa khabar? Dia pun cakap bini dia, sayang, kalau abang mati kau kahwin tak lagi? Abang ni tak ada soalan lain abang. Tak ada soalan lain. Kalau bini pandai jawab apa? Habis abang nak suruh hidup kat kubur abang ni. Laki-laki dah sampai tahap begitu dia tanya, kalau abang mati besok kau kahwin tak? Kalau perempuan dia tak berani tanya, abang lepas saya mati kau kahwin? Kau tak mati pun aku nak kahwin dah. Apa dia? Engkau tak mati pun aku dah nak kahwin. Kau mati lagi, the free offer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis baca talqin. Terus duduk atas kubur. Uzawijuka an-marah. Asmul bin Muhammad Ali. Aku nikahkan akan kau. Terus satu kubur je direct. Faham? Mula orang keluar besok bid'ah. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang Melayu ni pun satu masalah pula ni. Dia ada satu lagi mazhab al-mankuk wal hayun, nama dia apa dia? Melayu ni ada satu lagi mazhab al-mankuk wal hayun, nama dia. Faham? Kalau wakaf kan mangkuk ayun, nama dia apa? Orang berlepas mati, kau pergi datang ramai-ramai pergi makan dengan orang, tak ke besar salah tu lebay. Orang tak kata tahlil tu salah, orang tak kata kenduri tu salah. Tapi engkau buat tu melampau sangat.
Bini orang tu tengah sedih. Sedih laki dia mati. Malam kan lepas masjid datang menyabit ramai-ramai. Imam pun tahlil. Tengok tarik bau bihun. Terus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal bau bihun. Bau apa? Weh. La ilaha. Kalau bau berani tambah 3 kali round tasbih. Pom 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 pom. Orang tu bawa sedih, laki dia bawa mati, bengkak mata dia. Kau tanya kenapa sedih sangat ni? Anak saya kecil-kecil Ustaz. Tapi itu taklah berapa sedih. Pencen dia ni kecil berbenur. Pencen dia ni kecil berbenur lah Ustaz. Lagi sedih. Orang tengah bersedih, kau nak pergi sabit ramai-ramai makan rumah orang. Masuk akal ke? Engkau datang tu pula bukan bersedih, kau bergurau lah, kau ketawa lah. Orang tengah bersedih, laki dia mati. Anak yatim tengah bersedih, bapa dia mati. Postpone lah sekejap kenduri tu. Kenduri tu. Tutup sekejap je. Bukan tak boleh, tapi tutup lah. Tutup sekejap. Agak-agak dah lepas 2 tahun tu, kau buat tiap-tiap hari 10 tahun. Jangan putus. Buat. Berapa banyak kau nak buat? Tapi orang mati, mana boleh mati tak payah buat lah. Jadi baca undang-undang Masjid Tengkera. Masjid Tengkera lah. Zaman dinasti dulu apa Masjid Tengkera? Kalau ada orang mati, tuan-tuan, dalam minggu ni orang Tengkera, orang begini tak kisahlah. Orang Tengkera ke, Pantai Satu ke, Mata Korek ke, Yak Khodi ke. Mana-mana kalau yang mati tu, baik lepas Jumaat kita akan buat tahlil. Khusus untuk orang karya yang mati pada minggu tu. Itu zaman saya tu. Zaman saya dulu tu. Macam tu. Tak payah buat kat rumah lah. Sesak otak aja tu. Pasal orang tu masih dalam pantang lagi. Nak pergi carikan lauk kat pasar. Duit pun tak tentu hara lagi. Belanja pun tak cukup. Saya dulu tuan-tuan duduk dalam unit agama ni, budak dadah ni. Bila ada kematian unit agama ni, saya pergi escort mayat ni sampai ke rumah dia. Sampai satu peristiwa berlaku dalam Negeri Sembilan. Bila orang tengah-tengah baca Saisin, saya tengok anak dia menangis. Rupa anak dia menangis pasal apa? Mak dia ketuk patung gajah tu. Kengkeng. Pasal nak kasih orang sembahyang duit je. Faham? Oi, orang Melayu. Aku Nepal. Jangan melampau-lampau lah. Jangan melampau-lampau. Tak payah melampau-lampau. Kalau kau tak bayar tahlil pun tak apa. Kau duduk kat masjid. Arwah tu bagus. Dia rajin datang masjid. Setahun 2 kali tau. Apa? Setahun 2 kali. Ada sekali tu dia tersasul. Raya Cina dia suruh aku takbir. Apa dia? Itu ayat tambahan bang. Tak, arwah ni bagus. Dia kalau datang masjid, apa dia nampak kotor-kotor, dibuang. Selipar masuk longkang, dia tolong naikkan. Kau menyebutkan kebajikan itu lebih laju amalan dia daripada tahlil yang kau pergi buat ramai-ramai. Faham bang? Arwah ni bagus. Dulu dia meletup first prize, dia hantar aku. Boleh? Jangan ada cerita yang bukan-bukan. Tutup kes. Yang dah mati ni tutup kes. Apa pun pegangai bansat dia tutup. Bantu. Tuan-tuan fikir tau, satu masa ketikanya kita berada besok hal keadaan di yaumil mahsyar, persoalan parti dia bagi 2 je. Satu Islam, satu kafir je. Agak-agak tuan-tuan tak terkilan orang yang satu agama dengan tuan-tuan, satu bangsa, satu negeri, satu kampung. Tiba-tiba tuan-tuan berduduk di tempat lain, dia berada di tempat lain. Kalau tuan-tuan ada lagi pemikiran otak, kalau manusia ada otak yang lebih waras lagi dalam bentuk macam tu, dia tak akan cerita tentang keburukan. Matlamat dalam perkataan dia ada orang, matlamat bagi manusia al-amru ma'ruf nahyul 'anil munkar, nak mahalkan dan cegah pada kebaikan, buat pada kebaikan, cegah kemungkaran atas dasar di antara mengikut bagi sunnah yang dituntut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan mutlak bagi seorang pendakwah yang paling cantik. Kenapa di antara kau berdakwah? Kerana aku nak selamatkan bagi umat ini daripada masuk ke dalam neraka. Kerana aku takut Rasulullah akan bersedih ada umatnya akan dihumbankan ke dalam neraka. Kan cantik pegang Rasulullah. Faham? Pegang Rasulullah. Kenapa ke dakwah dia? Aku tak mahu kalau boleh tak ada umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka. Kenapa? Muhammad akan bersedih kerana umat dia akan dihumbankan ke dalam neraka. Muhammad akan bersedih. Lepas tu dalam kisah, kalau tengok dalam Manaqibul Auliya ni, wali-wali cerita cukup sedap. Apa wali kata? Ada satu hamba Allah tu nak masuk, nama dia nak rantai, nak masuk neraka. Lalu dia minta, ya Allah ya Tuhan, mohon satu permohonan ya Allah. Minta satu lagi permohonan sebelum aku dihumbankan dalam neraka. Apa jawab dia? Apa yang Allah Ta'ala tanya, apa yang kau minta? Aku minta satu saja ya Allah. Apabila aku dimasukkan dalam neraka, besarkan badan aku sebesar-besarnya hingga penuh daripada neraka. Supaya tidak ada lagi umat Muhammad selepas aku yang akan masuk ke dalam neraka. Ini ayat power tuan-tuan. Ayat dia je dapat di antara syafaat daripada Rasulullah.
Yang tu cara berdakwah. Jangan kira kumpulan kau lah. Pegang, pandang Nabi. Nak selamatkan umat, amru bil ma'ruf, nahyul 'anil munkar. Nak selamatkan tu. Kenapa kita berdakwah? Tak nak Muhammad berduka cita, banyak umatnya akan terhumban di dalam neraka. Pegang. Yang ni tak banyak. Yang ni mungkin tak banyak khilafiyah berlaku kalangan manusia. Masing-masing duk bertegang. Dia kata dia berkata dia. Besar kadang-kadang bang. Nasrani tu yang tuduh Nabi Isa tu anak Tuhan, dia terpecah pun 7 bersatu. Yahudi pun begitu juga, hal keadaan yang menuduh macam-macam tentang Tuhan, dia pecah 72. Umat Nabi Muhammad ni dia punya ikhtilaf, dia berlaku teruk sampai pecah 73 tuan-tuan. Okey, pegang tu je lah. Tak payah pegang jauh-jauh. Habis, tinggalkan bab tu. Lalu di antara tajalli dia kata mereka, nak akan ketahui, jika berkedak akan jadi hati kau itu syurga, yakni tempat tajalli. Hati itu sehingga dia menjadikan hati itu sebagai Kaabah. Hati itu sebagai kiblat. Seperti mana yang dinyatakan oleh kata dalam hikmah, dia kata bait qalbul mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu digelarkan Baitullah. Apa maksud Baitullah? Adakah Mekah? Maksud Baitullah adalah tempat mengingati, rumah mengingati Allah adalah di hati. Faham istilah tu duduk? Kalau orang tanya di mana Baitullah pada hakiki pada insan, letak dia pada hati manusia. Hati manusia itu digelarkan sebagai Baitullah, digelarkan sebagai Kaabah, tempat hati berhadap bagi segala ingatan terhadap Allah, ditumpukan daripada kiblat hati dulu, baru pergi kepada hadrat Allah Ta'ala. Faham istilah tasawuf ni? Jangan salah faham, besok salah orang tafsir. Dia jadi satu bahaya. Jadi apa dia? Gerakkan hati. Pakcik-pakcik dah tua-tua tu duduk, Allah, Allah, Allah. Jangan kuat-kuat, kau orang kata bid'ah, perlahan. Allah, 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 Allah. Macam tu. Bini tengah ubur nasyid tu, Allah, 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 Allah. Bila pinggan nak jatuh, dia pun terpakir, Allah! Betul, dalam hati kau ada Allah. Faham? Kalau dia zikir, Allah, 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 Allah. Pinggan pun jatuh, mak kau hijau! Kata dia, apa dia? Dia berzikir pada mulut, hati tak ada. Yang ni belum berjalan lagi. Jadi pakcik-pakcik yang sebaya, yang sama-sama kita dalam sunnah bersama dulu walau Jepun, yang Jepun lari lintang pukang sampai tertinggal selipar tu. Apa pakcik? Gerak. Nak tunggu masa beramal tak ada, wuduk dikekalkan. Ada kalanya jalan istighfar. Pelan-pelan, Astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah. Dulu aku naik basikal tua malam-malam pergi joget Puak Ye, joget lambak ya Allah. Joget lambak. Lepas tu Tuan Kumah kasih air tapai ya Allah. Bila mana aku nak balik, aku kayu tiba-tiba dah sampai Muau ya Allah. Ya Allah, aku dah terlajak ya Allah. Macam mana kau cerita menyesal? Itu cerita lawak je bang. Tapi kena cakap begitulah. Apa? Kalau pakcik-pakcik, abang-abang nak tengok rahsia Allah, buka rahsia dulu kita dengan Tuhan. Ya Allah, aku pergi melakukan maksiat di tengah malam. Ya Allah, aku rasa selamat daripada Engkau pada ketika itu. Ya Allah, ya Allah, aku gunakan nikmat Engkau, bahkan aku bermaksiat balik kepada Engkau. Ya Allah, Kau kasihkan aku anak perempuan. Ya Allah, lalu lakukan sebagai amanah bagi aku. Kau kasih aku nikmat. Ya Allah, Kau kurniakan kepada aku untuk membesarkan anak. Aku ambil akan nikmat Kau. Ya Allah, lalu aku kawinkan anak aku dengan upacara yang durhaka balik hal keadaan kepada Engkau. Aku melakukan majlis-majlis kahwin durhaka di dalam pandangan Kau. Aku melakukan majlis durhaka di bawah tilik Kau. Aku melakukan durhaka ya Allah dengan menggunakan nikmat Kau. Betapa biadab yang telah kita lakukan kepada Allah. Takut bila-bila masa boleh mati, titiskan air mata, titiskan air mata. Dua air mau, dua titisan yang boleh memadamkan api neraka untuk manusia. Yang pertama titisan darah orang yang mati syahid, yang kedua titisan air mata orang yang menyesal di tengah malam dengan sebab dosa yang dilakukan. Naik kereta tu menyesal. Ya Allah, aku dah banyak habiskan masa muda aku dengan tak mengingati Engkau. Padahal zikir tu tak perlukan pada tempat, tak perlu pada apa. Dalam kereta boleh menyebut nama Engkau. Dalam duduk boleh menyebut nama Engkau. Dalam baring boleh menyebut nama Engkau. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingati dan menyebut akan nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga mengiring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sambil kepala otak mereka bertafakur dengan kejadian langit dan bumi. Bila mana
mana dia boleh berzikir dalam keadaan 3 suasana, kemudian dibawa pada fikir, lalu Allah akan bukakan suatu perkara bagi anugerah bagi dia. Bila dia melihat akan anugerah tadi, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya Engkau tidak jadikan perkara ini sia-sia, setelah tersingkap apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Subhanak, maha suci Engkau, sesungguhnya aku terdiri di kalangan orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya, pakcik-pakcik, dia tak perlu modal, dia tak payah kad persalinan foto CIC, dia tak payah cagaran tanah, dia tak perlu pada garantor. Hal keadaan ada lapang, jalan. Bila jalan pergi kedai itu, kadang-kadang teringat 10. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba janda tegur, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Beli apa ni? Beli belacan. Gedebak-gedebuk. Dah terlepas pada zikir. Dah lepas selisih daripada janda itu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Balik ke rumah, tiba-tiba kat pintu bini selak pula keting, naik sampai ke peha. Tengok dia punya, ya Allah, subhanallah, terlupa pula zikir. Mak engkau, mak engkau, cium mak engkau, cium mak engkau, terlupa pula. Dah naik rumah kan teringat balik, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Aku cakap dalam hati, kau jangan terpekik-pekik macam aku. Kau pergi pasar besok, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Kalau aku jumpa dengan ikan parang tu, aku sasah kau beri. Zikir kadar mana? Kena. Jangan buang masa lah pakcik. Pasal umur dan dekat macam ni, dalam istilah bahasa kata apa dia? Maksudnya arus kedatangan ajal tu hampir sampai, capailah apa yang dapat boleh dicapai. Dapat selawat-selawat lah, dapat istighfar lah, dapat tasbih lah, dapat tahlil lah, betul lah. Kalau orang tanya apa jalan yang dikenaki dulu? Jalan, makcik-pakcik banyakkan di antara dalam hati selawat pada Nabi. Bila dah baca tu, duduk termenung sekejap. Allah, Allah, Allah. Kenapa ya Allah? Terima kasih. Sebabas mana pun aku ya Allah. Tiba-tiba di penghujung kau tarikkan aku juga ya Allah. Kau tarik aku, terima kasih ya Allah. Aku minta ampun apa yang aku dah lakukan kat engkau. Menangis lah pakcik. Menangis kat kereta tu. Menangis dalam kereta seorang-seorang. Nah, faham? Duduk, jalan balik, jalan sawat balik, sawat balik, sawat balik. Saat manusia berhimpun daripada Adam sampai yaumil mahsyar, sampai hari kiamat, berapa triliun manusia akan bangkit daripada kubur, berhimpun dalam satu padang, masing-masing akan cari menteri masing-masing. Menteri kita adalah menteri yang paling besar yang dinamakan Muhammad. Agak-agak pada ketika itu Muhammad pandang tak kita pada ketika saat huru-hara berlaku yaumil mahsyar. Ada tak perhatian ikatan kita dengan Muhammad? Banyakkan selawat, pakcik-pakcik ya. Banyak-banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak kisah ada apa saja pun pakcik. Sebut je. Kalau tak kerti sebut tu, sebutlah ya Sidi Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, ya Sayyidina Muhammad. Sebut je lah nama Muhammad tu, tak kisahlah. Janji di antara berselawat kata Nabi. Pelan-pelan pakcik ya. Kalau boleh hari Jumaat, tukar channel. Berhentikan seluruh wirid yang lain. Yang tua ni daripada pagi sampai ke malam pukul 12 balik. Hal keadaan berapa ribu dapat ibadat selawat sepanjang daripada satu hari Jumaat. Imam Ghazali kata, tukarkan channel pada hari Jumaat. Tinggalkan pada wirid yang lain. Tumpukan pada selawat bagi hadrat Nabi SAW. Tak boleh lama pakcik ya. Ni time COVID ni. Aku kami suka dengan wazan je berhenti. Sedap rasa. Dia komen aku, kejap aja ustaz, cuba kau duduk depan ni. Apa dia? Cuba kau duduk depan ni, kau kata kejap, cuba kau duduk depan. Aku kejap-kejap jeling jam, kejap-kejap jeling jam. Tiba-tiba aku tengok lambat. Itu rupa waktu Saudi. Waktu apa? Waktu Saudi. Minta tolong, gapai, pegang Tuhan betul-betul. Pakcik takkan boleh berjalan, jangan susun amal. Malam ni aku dapat ni, malam ni aku dapat. Takkan dia jadi tu dah, takkan dia jadi je. Cerita, rajinkan hafal doa ni. Allahumma a'inna la zikrika, ya Allah, tolonglah aku macam mana cara nak ingat engkau. Wa syukrika, macam mana cara nak syukur kat engkau. Wa husni ibadatik, macam mana cara nak menunjukkan sebaik-baik pengabdian kepada engkau. Tolong aku ya Allah, tolong. Bimbing aku ya Allah, tolong. Tunjukkan aku beramal ya Allah, tolong. Tunjukkan aku cara berzikir ya Allah, tolong. Tunjukkan aku cara nak merapatkan diri kepada engkau ya Allah, tolong. Minta tolong. Jangan berjalan sendiri, akan kantoi di pertengahan jalan. Wallahu a'lam bissawab. Selawat tak ya? Selawat. Kita tutup bacaan biasa. Selawat.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam علينا فاختفت منه البدور مثله أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مبجل يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد بردنا يوم النشور ما رأينا عيسى النار بالسرى إلا إليك والغمام قد أظلت صلوا عليك علم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات والصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور أحمد هادي محمد صاحب